Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di dalam pelajaran bahasa Al-Quran melalui kaedah kata dasar kita, insya-Allah. Jadi untuk hari ini kita akan menyambung balik pelajaran kita daripada pelajaran yang lepas, di mana pelajaran yang lepas sebagai ulang kaji kita sudah mempelajari tanda-tanda fi'il mudhari' dan bagaimana memindahkan fi'il madhi daripada wazan 1 sehingga 4 kepada fi'lun mudhari', dan ringkasannya ialah cara memindahkan fi'il madhi kepada fi'il mudhari' ini untuk wazan nombor 1, wazan plain atau wazan yang tanpa sama imbuhan ini, cara pindahnya adalah sama ada kalau fa'ala dia akan menjadi yaf'alu ataupun yaf'ulu ataupun yaf'ilu. Begitulah ya. Sebagaimana pelajaran yang lepas, dia tidak tetap ainnya, di mana setiap perkataan mempunyai ain, baris ainnya tersendiri. Dan untuk wazan nombor 2, nombor 3 dan nombor 4 caranya adalah masukkan tanda mudhari' iaitu ya ataupun juga hamzah ataupun juga nun dan juga ta. Ada 4 tanda mudhari' yang kita pelajari dalam pelajaran yang lepas ya. Dan masukkan tanda mudhari', kita letak kat sini tanda mudhari' asas iaitu ya, iaitu af'ala, akhirnya membentuk menjadi yuf'ilu, fa'ala menjadi yufa'ilu, fa'ala menjadi yufa'ilu. Dengan ya ini adalah wakil tanda mudhari', di mana tanda mudhari' ada 4, iaitu ya mewakili dia ataupun mereka, third person, ta mewakili second person, awak ataupun kamu, nun mewakili kami, dan hamzah mewakili saya. Itu adalah indikator ataupun gambaran pelaku. Jadi tanda mudhari' ini ada dua peranan. Peranan pertama sebagai tanda bahawa perbuatan ataupun kata kerja ini fi'il mudhari'. Yang kedua sebagai indikator ataupun gambaran bahawa pelakunya siapa. Sebelum kita pergi kepada wazan-wazan yang seterusnya, cuba lihat dulu bagaimana ya fi'il mudhari' ini dibariskan ya. Untuk wazan nombor 1, barisnya adalah baris di atas. Untuk wazan nombor 2, 3 dan 4 yang mempunyai satu imbuhan, ia-nya dibariskan di hadapan. Perhatikan ya, di hadapan. Untuk wazan 2, 3 dan 4 yang mempunyai satu imbuhan. Untuk wazan 5, 6, 7 dan 8 juga 9, kita perhatikan perlahan insya-Allah, maka ya ataupun tanda mudhari', ya tanda mudhari' lah, dia boleh jadi nun, boleh jadi alif dan boleh jadi ta ya. Maka tanda mudhari'nya akan dibariskan dengan atas kembali. Maksudnya dia akan kembali kepada baris di atas sebagaimana wazan nombor 1. Jadi kesimpulannya, kalau tanda mudhari' itu baris hadapan, besar kemungkinannya akan jatuh pada wazan nombor 2, nombor 3 kalau ada sadu kat tengah, dan nombor 4 kalau dipanjangkan huruf pertama selepas tanda mudhari' itu. Jadi itulah dia punya petua-petua, senang sahaja insya-Allah. Jadi turun kepada wazan nombor 5, 6, 7, 8 dan 9, maka caranya hanya tolak sahaja. Jom sama-sama kita tolak daripada fi'il madhi kepada fi'il mudhari'. Senang saja insya-Allah. Sebut balik ya boleh insya-Allah. Ifta'ala akan menjadi yafta'ilu. Ingat sebut insya-Allah. Yafta'ilu. Yafta'ilu. Kalau in fa'ala akan menjadi yanfa'ilu. Ikut je. Yanfa'ilu. Tafa'ala menjadi yatafa'alu. Tafa'ala menjadi yatafa'alu. Dan istaf'ala yang akhir sekali menjadi yastaf'ilu. Jadi ini adalah kita katakan sifat ataupun kaedah tetap pemindahan fi'ilul madhi kepada fi'il mudhari' untuk wazan 4, 5, 6, 7 dan 8 serta 9. Jadi dia tidak akan lari daripada bentuk ini. Tak akan lari punya ya. Jadi daripada wazan nombor 5 ini, dia akan kembali kepada ya balik. Yaf
yafta'ilu, ifta'ala akan jadi yafta'ilu, in fa'ala menjadi yanfa'ilu, tafa'ala akan menjadi yatafa'alu, tafa'ala menjadi yatafa'alu, istaf'ala menjadi yastaf'ilu. Di mana tanda mudhari' ataupun ya jadi diwakili oleh ya ataupun ta, nanti insya-Allah kalau dia melibatkan second person ataupun nun melibatkan kami dan alif melibatkan saya, dia pun ikut sama juga, dia akan jadi baris di atas tanda mudhari' itu insya-Allah. Itu senang saja. Jadi untuk pengetahuan kita insya-Allah, pengetahuan kita penting sangat ini adalah kaedah tetap di mana perlu diingati bagaimana fi'il mudhari' itu dibentuk. Okey. Untuk pengetahuan kita, semua fi'il mudhari' kecuali wazan nombor 1 yang tetap ini, sebelum akhir kalimah ini perhatikan barisnya adalah dibariskan secara kasrah, iaitu di baris bawahnya ya. Baris bawah. Wazan nombor 4 pun sama juga, di baris bawah. Baris bawah semuanya fi'il mudhari' ini akan dibaris bawahkan huruf sebelum akhir, kecuali dua wazan yang dikekalkan baris atasnya, iaitu wazan nombor 7 dan wazan nombor 8, di mana fi'il mudhari'nya akan terbentuk seperti ini, iaitu tafa'ala menjadi yatafa'alu, tafa'ala menjadi yatafa'alu, di mana ain pada wazan ini ataupun huruf sebelum akhir pada wazan ini dikekalkan sebagaimana fi'lun madhi. Itu sajalah yang perlu kita ingat insya-Allah. Untuk akan datang insya-Allah kita akan buat banyak latihan untuk menentukan fi'il mudhari', dan bukan setakat fi'il mudhari' saja, kita cuba dapatkan juga apakah fi'il madhinya. Bagaimana nak reverse, nak forward ni kita kena tahu. Dan amat penting petua kita apabila kita belajar fi'il madhi kepada fi'il mudhari' ini ialah kita belajar ataupun membuat latihan yang banyak bagaimana pemindahan fi'il madhi kepada fi'il mudhari' dan daripada fi'il mudhari' kepada fi'il madhi, dan begitulah seterusnya insya-Allah. Amatlah penting insya-Allah untuk masa ni. Dan untuk pengetahuan kita, fi'il mudhari' ini sekali lagi dia akan ada tandanya, iaitu ya tanda asas, ta, nun dan hamzah yang mewakili tanda mudhari' dan juga indikator untuk kita mengetahui siapa pelaku kata kerja mudhari' itu. Maksud saya ialah di indikator itu, maksud saya kalau fi'il mudhari' itu contohnya ya ini dia mewakili third person dalam bahasa Inggeris, ataupun mereka ataupun dia, mereka ataupun dia. Kalau ta, dia mewakili second person, sama ada awak ataupun kamu. Kalau nun, dia adalah indikator kepada pelakunya adalah kami, manakala hamzah adalah pelakunya, indikator sebagai pelaku yang bermakna saya. Itu kena ingat itu ya, tanda-tanda ataupun ini dikenali sebagai tanda mudhari'. Baik. Satu perkara yang perlu kita tahu, fi'il mudhari' ini adalah perbuatan yang menunjukkan kata kerja itu berlaku pada masa akan datang ataupun sedang berlaku ataupun sentiasa berlaku. Itu yang dimaksudkan dengan fi'il mudhari'. Sebab itulah tanda mudhari' ini dibariskan depan, kerana dia menunjukkan masa di hadapan. Jadi dia ini boleh berubah-ubah barisnya, depan dan atas, serta dimatikan. Ini baris akhir ni dia boleh berubah. Perubahan huruf akhir pada fi'il mudhari' ini kita akan pelajari dalam pelajaran-pelajaran yang akhir-akhir nanti, bab i'rab insya-Allah. Itu saja untuk pelajaran hari ini. Jadi kita bertemu kembali insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.